Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada sampannya. Tak lengkaplah cerita kalau tiada tajuknya. Tajuk cerita saya pada hari yang mulia ini ialah Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Hadirin sekalian, ketika hampir 40 tahun, Nabi Muhammad suka mengasingkan diri di Gua Hira. Gua Hira yang terletak tidak jauh dari Jabal An-Nur. Dari kota Mekah, jauhnya kira-kira 5 km. Nabi Muhammad beribadah dan mengasingkan diri dari beberapa masyarakat Arab yang tidak bermoral. Di Gua Hira, baginda beruzlah dalam kesunyian, bertafakur tentang kebesaran Tuhan serta memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Hadirin sekalian, bagaimana pula dengan umat manusia pada zaman sekarang? Ciri-ciri masyarakat jahiliah pada masa itu telah menular dengan hebat pada zaman sekarang. Gejala keruntuhan moral seperti berzina, membuang dan membunuh anak, riba dan sebagainya menjadi nanah dalam umat Islam. Sungguh sedih. Akhirnya, pada suatu malam yang bertarikh 17 Ramadan, tiba-tiba datanglah seorang lelaki terus memeluk Rasulullah. Lelaki itu berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Nabi Muhammad terkejut dan gemetar. Tubuh baginda menggeletar dan jantung baginda berdegup kencang. "Saya tidak tahu membaca," jawab Rasulullah. Kemudian Jibril yang menyerupai seperti seorang lelaki itu mengulangi permintaannya. "Bacalah wahai Muhammad." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Kemudian kali ketiga, jawapan baginda tetap sama. Akhirnya Jibril berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang bermaksud, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang amat pemurah, mengajarkan manusia dengan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Tersemat erat sejarah agama, kukuh terpahat di hati umat. Surah Al-Alaq, wahyu pertama di Gua Hira, menjadi tempat. Para hadirin sekalian, intipati surah Al-Alaq adalah amanah sulung Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bermula dari pengistirahan Iqra oleh malaikat Jibril pada malam yang penuh berkat tersebut, sejarah manusia berubah wajah. Banyak kemajuan seperti bidang sains, teknologi, geografi dan seumpamanya adalah bersumber daripada usaha-usaha awal umat Islam yang digerakkan oleh wahyu pertama, Iqra. Oleh itu kawan-kawan, marilah kita belajar bersungguh-sungguh. Kita sifarkan kadar buta huruf di negara kita dengan mengamalkan suruhan Allah, membaca dan menulis. Membaca jambatan ilmu. Luas laut merata-rata, campakkan bilis di hujung pukat. Keringlah laut menjadi tinta, takkan tertulis
ajaran Muhammad. Para hadirin dan sahabat sekalian, setelah berlaku peristiwa itu, Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar. Lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba menenangkan Rasulullah. Rasulullah menceritakan tentang kejadian yang berlaku. Lalu Khadijah berkata, "Gembiralah, tenanglah hatimu, wahai Muhammad. Demi Tuhan yang menciptakan kamu, Allah tidak sekali-kali menghinamu. Engkaulah selama ini menghubungkan silaturahim, menjalankan amanah, melaksanakan tanggungjawab, memuliakan tetamu, memberikan hak-hak kepada tuannya, dan engkaulah yang sentiasa bercakap benar." Mendengar kata-kata lemah lembut itulah yang membuat hati baginda tenang. Sifat isteri solehah dan keibuan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah adalah contoh terbaik ibu misali yang mempunyai sifat seperti amanah, lemah lembut, cerdas, dermawan dan menjaga rahsia. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud wanita-wanita solehah adalah wanita yang menjaga diri mereka apabila suaminya tidak ada di rumah, kerana Allah telah memelihara baginda. Surah An-Nisa ayat 34. Para hadirin dan sahabat sekalian, Siti Khadijah meminta izin kepada suaminya untuk mengajukan persoalan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang yang alim dan berpegang teguh dengan tauhid. Setelah mendengar peristiwa yang berlaku, Waraqah pun berkata, "Demi Tuhan, sesungguhnya engkau adalah Nabi kepada umat ini. Sesungguhnya jika aku masih hidup dan di waktu itu orang-orang mengmusuhimu, niscaya akulah orang pertama menolongmu." Mendengar kata-kata Waraqah, tenanglah hati baginda. Suaminya adalah pesuruh Allah, Tuhan sekalian alam. Rasulullah mula berdakwah secara sulit selama 3 tahun di kalangan keluarga mereka. Bacalah, tulis Nun di sana indahnya pelita, sambil berjalan cahaya tersebar. Akhir kata, tamatlah cerita, ambil pengajaran, jadikan iktibar. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.